untuk doji ni start tu ramai trader-trader kenal dah pasal doji. It's okay, tak apa. Hey guys, Assalamualaikum. What's up Forex? Welcome back to aku YouTube channel. Terima kasih pada korang yang subscribe, like, komen baik-baik dan share. Moga apa yang aku kongsikan sentiasa bonfire. Kembali lagi korang ke siri belajar Forex volume 2, part ke entah ke berapa. Macam biasa aku dah lupa part ke berapa. So untuk video kali ni, topik yang aku akan kongsikan atau topik yang aku akan cover adalah berkenaan candlestick. Jadi apa itu candlestick dan macam mana rupa bentuk candlestick tu, dan apa benda yang korang mungkin pernah dengar open, high, low, close. So tak nak buang masa dan buang duit, jom belajar. Okay guys, so kat sini aku akan nampak iPad aku dah lukis cantik-cantik, siap-siap. Untuk korang semua takkanlah aku nak ambil dekat Google kan, nampak sangat pemalas tu. So kat sini aku bagi tahu dulu apa benda candlestick ni. Yang ramai kebanyakan orang ataupun tenaga pengajar tak bagi tahu, sebab bila benda basic kan, memang orang tak nak bagi tahu ataupun orang tak tahu. So candlestick sebenarnya adalah indikator bagi harga. Candlestick ni sebenarnya adalah tools ataupun komponen yang indicate harga tu macam mana. Sebab harga ni kan, dia kan ibarat macam duit kita yang RM10 tu. So macam mana kita nak nampakkan dia RM10 tu? Dia ada kertas yang tulis RM10, color warna merah. RM20, color keoreng-orengan. RM100, kertas besar sikit, tebal sikit, dan warna purple ada tulis RM100. So kalau semata-mata nilai, benda tu kan tak nampak value kan, kita tak ada benda yang kita boleh nampak. Jadi bila kata indicator dalam trading ni, nanti hari-hari akan datang kau akan dengar indicator. Sifat indicator ni adalah secondary. Dia adalah data yang kat belakang, dia bukan yang utama pun, faham tak? Jadi boleh pernah je jadi yang sebenarnya harga dah keluar dulu dah, katakan indikator RSI. Mungkin kalau buka chart tu kan kau nampak RSI tu kan, itu adalah indikator. Jadi indikator tu dia sebenarnya dia belum tally lagi dengan harga. Itu sebenar-benarnya apa yang berlaku harga dengan indikator. Tapi still kita boleh pakai sebagai confluence untuk kita nak ambil letak dalam kita punya analisa. So tak apa, aku tolak tepi bab tu. Kat sini aku nak kongsikan candlestick ni adalah indikator. Dalam candlestick ni dia ada beberapa jenis ataupun beberapa nama, tapi yang common yang kau akan nampak depan mata kasar yang kau memang akan selalu cari adalah dua ni sahaja, warna biru dan warna merah. So kat sini kau akan nampak yang warna biru ni dinamakan sebagai bullish. Okay, aku kongsikan sikit behind the story candlestick ni. Candlestick ni dibuat oleh orang Jepun. Bullish maksudnya candlestick yang menaik. Sebab bull tu, lembu yang kerbau tu, bila dia attack mangsa dia ataupun dia attack yang mengancam dia, dia akan menyodok tu, bukan menyodok ke bawah, dia menyodok pergi ke atas. So sempena nama bull tu adalah bullish candle untuk candle buyer ataupun candle yang menaik. So yang kedua adalah bearish candle. Bearish candle ni pula dia ambil nama sempena apa? Sempena nampak ni, bear. Bear ni adalah beruang. So macam mana pula bear ni dia attack pemangsa dia adalah daripada atas, dia bangun akan attack dia punya pemangsa. So bear daripada atas ke bawah dinamakan sebagai bearish candle untuk indicate harga membuat penurunan ataupun sell. So kat sini itulah sahaja dua candle yang common, bullish dan bearish. Apa benda yang dinamakan sebagai OHLT? OHLT ni adalah open, high, low dan close. Dalam forex trading, dalam apa-apa benda, dia semua melibatkan harga. So bila benda tu dah melibatkan harga, dia akan ada harga di mana harga tinggi. Nampak kat sini, harga buka, harga tinggi, harga rendah, harga dah tutup. Apa maksud harga tinggi, harga rendah, harga tutup ni? So kat sini untuk kita go untuk bullish dulu. Untuk bullish, dia akan open dekat bawah. Nampak ni, dia akan open kat bawah. So kat sini adalah level untuk open. Lepas tu paling high kat mana? Paling high nampak ni kat sini. High. Ni high ni. High lah ni sebab dia paling tinggi. HIGH. Mengeja aku. So ni open. Dia main-main open. High kat mana? Low. Kat sini low. Ni low dia nampak ni. Close dia kat mana? Price dah buat keputusan untuk tutup. Dekat sini. Close. So ini adalah open dia. Open ni price baru buka ni. Baru buka dia duk main. Dia naik turun. Tiba-tiba paling high dia pergi kat mana? Dia paling high pergi kat sini. Paling high dia pergi kat sini. Lepas tu dia turun balik. Dia pergi kat sini. Low dia harga kat sini. Lepas tu katakanlah ni candlestick 1 hour. Dan lepas sejam lagi seminit nak tutup tu. Bila dah tutup tu price pun close kat sini. So itu adalah open, high, low, close. Kau kena tahu benda ni sebab akan datang nanti kau mungkin nak tahu ataupun orang explain, harga dah close belum? So kau kena tahulah apa itu open, high, low, close ni. So untuk bearish pula, bearish punya OHLC kat mana? Kalau dah bullish tadi open dia kat bawah, bearish open dia kat atas. Sebenarnya dia tak ada open tu static dekat atas kat bawah ke, tak ada. Dia akan starting dengan open je dulu. So bila dia jadi open atas atau bawah tu, bila dia dah buat keputusan close tu, faham tak? Okey, contohlah open ni dia dekat tengah-tengah. Dia tak ada lagi open kat bawah ke tengah ke bawah ke atas ke apa. Tapi bila dia dah start floating, dia dah main open price. Price ni dia akan open macam tu je. Ada start macam ni. Lepas tu
tu nanti dia keluar start ni. Bila price tu dah datang sini nanti, contohlah price, contohlah macam ni kan. Okay, price datang ni semua naik ni. Lepas tu dia dah naik. Lepas tu yang masa dia tengah naik ni, nanti dia semua ni yang tadi ni semua go down. Bila go down dia jadi macam ni tau. Dia akan jadi, dia tinggal shadow. Price tu pun dah jadi macam ni. Tiba-tiba dia dah bertukar merah. Sebab dia apa? Dia nak close turun. Dia pun jadi macam tu. Dia turun dulu sikit. Lepas tu dia reject. Dia close kat sini. So yang atas ni sementara naik tadi dia biru je kejap. Tapi bila dia dah close as a bearish, the whole candle jadilah merah. Sebab dia dah close sebagai seller. Sebab apa? Bila seller close dia kat bawah, open dia dekat sini. Sekejap aku kongsikan. Kat sini open dia. Open high. High dia kat mana? High dia kat sini. Low dia kat mana? Low dia kat sini. Paling low dia pernah pergi. And then dia close dekat sini. Kalau kau tanya ini apa benda, yang batang ni, yang lupa pula nak explain. Ini adalah shadow ataupun weak. Ni shadow. Semua shadow. Dan keseluruhan ni adalah body. Tu je, body. Bullish yang mana? Ini as a bullish, ini adalah bearish. So kita ada satu lagi jenis candlestick yang kerap juga berlaku, iaitu doji. Aku selalu tekankan teknik doji ataupun konsep doji ni dekat mana-mana video, sebab doji ni memang aku dah pakai daripada dulu dan aku yang start kongsikan dekat IGTV dulu. Masa zaman 2018 tak silap aku kongsikan kat IGTV. Untuk doji ni start tu ramai trader-trader kenal dah pasal doji. It's okay, tak apa, it's okay. So kat sini doji ni kau boleh nampak, doji ni ada apa? Aku explain je simple sebab utamanya adalah bullish and bearish. So doji ni apa? Doji ni adalah keseimbangan bagi harga. Keseimbangan bagi harga. Bullish ni tadi, bullish ni dia menaik. Harga menaik. Masuk bullish lagi, dia menaik. Kalau bearish dia menurun. So kalau untuk doji pula adalah harga tengah neutral, harga tengah mendata, harga tengah sideways, harga tengah dalam fasa keseimbangan tu. So itu adalah candlestick doji. Cuma contohlah doji ni dekat dalam H4. Bila kau tukar pergi ke M15, kau akan nampak doji kan candle dia macam ni tau. Doji candle dia macam ni je. Macam tu. Dia banyak jenis doji ni. Ada yang color biru, ada yang macam ni, ada isi sikit. Doji. Ada yang shadow dia sikit atas je. Atau body macam ni, shadow panjang. Ada yang color merah datang macam ni je. Ada juga color merah datang macam ni je. Macam tu. Ada yang atas besar, bawah kecil. Ada yang atas kecil, bawah besar. Tapi macam aku cakap tadi, let's say lah semua doji yang kau nampak ni, ini semua dekat H4. Kalau dia pindah ni, contoh ni kan, dia pindah pergi ke M15, dia dah tak jadi doji tau geng. Dia dah jadi sideways. Ini rahsia time frame lah pula. Aku malah nak explain sebab kat sini aku nak explain doji je. Yang penting kat sini aku nak kongsikan candlestick seterusnya adalah doji. So ini adalah jenis-jenis candlestick. Lepas tu korang tanya pula, lepas tu kalau dah candlestick macam ni, open, high, low, close macam ni pula? Benda ni sama. Tapi kalau kau tanya hitam legam macam ni, contohlah keluar macam ni, ada juga keluar macam tu. So maksudnya dia open, high, low, close juga, tapi dia dalam fasa neutral. Dia tak ada more kepada buy, dia tak ada more kepada sell. Sebab dia tengah seimbang, price tengah neutral. Okay guys, so ini adalah pair GBP USD. Aku dah tunjuk tadi. Pertama sekali kita tengok dulu bullish candle. Nampak ni bullish candle lah ni, yang biru-biru ni. So kau nampak sini, ni nampak sama kan? Nampak ni shadow. Yang panjang ni, nampak ni panjang sepanjang-panjang alam ni. Ni nama dia shadow. And then yang ni pula, ni apa? Ni nama dia body. So ini adalah bullish candle. So sama je konsep dia sebenarnya. Ni adalah open dia. Ni open dia. Allah, ni open dia kat sini. Lepas tu high, paling high dia kat sini, paling low dia kat sini, and then dia close kat sini. Sama juga datang balik, open dia kat sini, ni high, low, close dia kat situ. Ini adalah rupa-rupa candlestick kalau kau nak tengok. Sama juga bearish pun sama. Kalau bearish nampak ni, dia open kat sini, open, high dia paling kat atas sini, dia go paling low ke sini, and then dia close kat sini. Dia makan candlestick bullish yang kecil ni. So sekarang ni kita cari pula doji. Macam mana rupa doji? Ni nampak ni, nampak tu doji kan banyak tu. Ni doji nampak ni, ni doji. Nampak tu hitam legam macam tu je. Kan sama macam aku lukis tadi tu. Nampak ni, ni panjang atas, sama tak macam aku lukis tadi? Dia panjang atas, kecil bawah. Ada yang nampak doji juga tapi warna merah. Yang ni warna hitam, ni warna hitam. Yang ni warna merah. Ada juga yang jenis warna biru keluar kecil. Semua sama yang macam aku lukis tadi lah. Tak explain. Tapi itulah doji. Nampak ni banyak je doji, nampak tu kecil-kecil. Itu semua doji. Cuma ini hanya perkongsian secara umum. Nak mengguna pakai ada cara dan kat mana tempat yang sesuai lah. Nampak doji tu kat mana, time frame berapa, nak analisa macam mana, itu following video. 5 hours
hours later. So kat sini aku rasa itu je topik yang aku nak kongsikan berkenaan dengan candlestick, bullish candlestick, bearish candlestick dan doji candlestick. So apa itu candlestick? Candlestick adalah indikator bagi harga untuk mengukur pergerakan harga saja. Cuma kat sini mana-mana video aku akan selalu tekankan jangan terlalu obses dengan sesuatu benda. Tambah lagi benda tu teknik. Sebab apa yang aku kongsikan adalah benda yang umum dan benda ni adalah general knowledge yang memang sedia ada lah dalam buku trading, memang ini nama dia. Kau harap apa yang aku sampaikan ni korang faham, jelas dan dapat sesuatu untuk cerapkan untuk tambah baik dalam trading style masing-masing, khususnya pada individu yang baru nak terjebak dalam arena trading. Kita jumpa dekat next video siri belajar forex yang volume 2 part akan datang. Korang jangan lupa follow akaun Instagram aku Fokyok, jangan lupa follow akaun TikTok aku Fokyok dan boleh masuk ke channel Telegram aku. Semua yang aku sebutkan tadi link ada dekat description. Semua tu adalah original platform aku. Hati-hati sebab ramai scammer yang menyamar jadi aku yang orang ramai kena tipu sampai belasan ribu ringgit. Aku minta maaf kalau sepanjang video tadi ada terkasar bahasa tersilap kata. Kita jumpa dekat next video. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best and Assalamualaikum. Ratchet little shorty, so I let her hold my hammer. Young nigga born a king, I don't even know Diana. Lifted up the dope mission.